Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas ruang dan juga tahniah utamanya atas amanah yang diberikan sebagai Yang di-Pertua Dewan bagi penggal ke-15 ini, dan saya ingin mulakan dengan mengingatkan tanggungjawab berat sebagai Yang di-Pertua Dewan untuk mengetuai reformasi Parlimen menjadi pengawas kepada menteri-menteri yang di sebelah sini. Ini kali pertama sejak tahun 2004 yang pilihan raya umum menghasilkan sebuah kerajaan dengan sokongan 2/3 Dewan. Sebelum saya teruskan, saya nak beritahu Yang di-Pertua Dewan awal-awal yang saya tidak akan bagi ruang kepada pendang dan juga hulu langat untuk mencelah. Kalau pendang dan hulu langat untuk bangun, saya silakan ke sebelah, bolehlah melalak sekuat-kuatnya di luar Dewan. Ya. Tuan Yang di-Pertua, sebab dia sebut pendang, tak pernah ada sejarah tradisi parlimen menteri berbahas. Boleh. Tak pendang. Tak pernah ada, saya kata Pendang. sejarah tradisi tak ada. Daripada awal setakat ini saya tengok semua perbahasan daripada sebelah sana, isu yang ditimbulkan ialah soal istilah. Bukan soal ekonomi, bukan soal rakyat, bukan soal kepayahan dan cabaran. Dia soal istilah yang tidak bersetuju apabila kerajaan ini dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Baik. Untuk makluman kepada anggota di sebelah sana sendiri, soal istilah ini sepatutnya perlu dirujuk kepada Paguh dan Marang. Kerana Paguh dan Marang yang dipanggil pertama kali dan ditawarkan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi lain kali, saya ingat tindakan yang dibuat oleh sebelah sana yang melantik Larut sebagai ketua pembangkang, insya-Allah lepas ini ada perunding yang lebih baik. Kalau kena cara, baru boleh duduk di sini. Buat masa sekarang, jangan marah atas soal istilah di atas kegagalan Paguh dan Marang yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. PRU 15 menyaksikan medan persaingan yang paling sengit dan hasilnya keputusan yang diberikan oleh rakyat menuntut kebijaksanaan dari semua pihak untuk membalas kebijaksanaan rakyat yang tidak memilih mana-mana parti pun untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan itu ada hikmahnya. Kerana kita berhadapan dengan kekangan kewangan dalam suasana keadaan ekonomi dunia yang semakin tidak stabil. Kos menjana elektrik contohnya telah naik sebanyak 3 kali ganda dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Begitu juga dengan kos petrol. Sebab itu segala pendekatan pentadbiran yang sebelum ini digunakan mungkin tidak lagi berkesan dalam kita menghadapi cabaran-cabaran yang terbaru ini. Keadaan ekonomi dunia juga dijangka akan menjadi lebih mencabar dalam tahun 2023. Dan sekiranya pergolakan geopolitikal yang berlaku ini berterusan, sudah tentu ada kemungkinan besar ekonomi dunia akan memasuki kemelesetan. Sebab itu sebarang kejutan kepada ekosistem ekonomi negara akan ada kesan yang sangat besar kepada rakyat dalam tahun 2023 ini. Dalam keadaan juga keupayaan kewangan negara ataupun yang selalu disebut sebagai ruang fiskal menjadi lebih sempit. Sebab itu, saya menjunjung kasih apabila ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan itu faktanya, mencadangkan supaya parti-parti politik di negara ini mengenepikan perbezaan dan mengusahakan satu kerajaan perpaduan untuk beri tumpuan membela rakyat dalam keadaan yang cukup mencabar ini. Sebab itu akhir sekali, saya ingin berharap dan sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kepada Yang Berhormat Larut, kepada semua ahli dewan dan kepada semua yang diberi peluang untuk menjadi menteri, bahawa kita tidak boleh mensia-siakan kestabilan politik yang kini telah kembali dalam negara kita dengan sokongan 2/3 Dewan ini. Kestabilan politik ini diperlukan supaya kerajaan boleh membuat keputusan-keputusan yang sukar
Kalau yang di-Pertua Dewan benarkan, silakan. 1 minit.